مسند الإمام أحمد. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في أول مسنده، وهو مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه من رواية ولده عبد الله عنه، وبسند إليه قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حمد بن هلال بن أسد في كتابه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سورة المائدة. فإن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. خاطب الأنوار من كل الأجانب وهبات مولانا عظيم إعادته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الكتاب العاشر مسند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. Mari kita dah cerita sedikit sebanyak kenangan Imam Ahmad, kemudian juga Musnad Imam Ahmad yang mana kita sebut Musnadul Imam Ahmad daripada seluas-luas yang ditulis dalam bidang hadis baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Ahmad dia menyebutkan innahu sayakunu imaman linnas, kitabnya itu akan menjadi panduan bagi manusia. Apabila berlaku kemuskilan maka kembalilah kepada Musnad Ahmad radhiyallahu taala anhu ardah. Dan Musnad Ahmad ni berlaku banyak perbezaan nuskhah, kerana Musnad Ahmad ni ditulis oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu ardah. Cumanya beza nuskhah tu maksudnya sebab ada yang kata 40,000, yang kata 60,000, banyaklah. Kemudiannya qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibnu Muhammad bin Hanbal. Jadi orang disebut Imam Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, sebenarnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ini dalam Nukhbatul Fikar sebut sebagai man nusiba ila ghairi abih. Contoh-contoh nama yang dalam perawi hadis yang nusiba ila ghairi abih, jadi nisbahkan bukan pada ayah dia. Sebab Ahmad bin Hanbal itu bukan nisbah pada ayahnya, nisbah pada tok dia, Ahmadu ibnu Muhammad bin Hanbal. Contoh Ismail bin Ulayyah. Ulayyah bukan namanya, tapi nama apa? Nama ialah ibunya. Ibnu Majah ada khilaf, ada yang kata nama apa ayahnya, ada yang kata nama ibunya, ada yang kata nama datuknya. Kama taqaddam. Radhiyallahu anhu fi awal musnadih, dalam awal musnadnya al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Wa huwa, dan bermula ia mana? Ia awal musnadih. Ia awal musnadih Musnadu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Maka Sayyidina al-Imam Ahmad memulakan musnadnya itu dengan hadis Sayyidina Abu Bakar, kerana musnad disusun atas apa? Sahabat. Dan dipilih oleh Imam Ahmad susunan mengikut darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maklum seafdal sahabat daripada kalangan sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kerana banyak sebab. Awwaluhum islaman, awal-awal yang orang masuk Islam Sayyidina Abu Bakar. Dan juga rafiquhu fil ghar. Kalan tara fin nasi min rafiqi aula bihi al-fadlu min as-siddiqi, kata Imam Ibn Malik. Kamu takkan nampak orang yang apa? Yang jujur dengan sahabatnya seperti mana? Kalan tara fin nasi min rafiqi aula, yang lebih aula daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan Sayyidina Abu Bakar ada kelebihan yang mana tidak ada pada sahabat lain, kerana dia azimil manzilah inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana besarnya manzilah. Jangan tak cerita panjanglah pasal Sayyidina Abu Bakar panjang ni. Itulah tingginya maqamnya di sisi Sayyidina Abu Bakar. Cuma nak bagi satu contoh bagaimana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala tu pernah bersembang dengan Sayyidina Umar, lalu berlaku sedikit perbalahan. Sayyidina Umar ni kasar. Menyebabkan Sayyidina Abu Bakar ni serah hatilah. Faham tak? Sayyidina Abu Bakar kerah. Akhirnya sampai tahap itu Sayyidina Abu Bakar pula minta maaf pada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kata, tak leh, minta maaf ke hang. Bukan lah, marah. Marah. Tak ada, minta maaf ke hang.
Akhirnya Sayyidina Umar pun balik, Sayyidina Abu Bakar pun balik ke rumah. Ketika duduk dalam rumah, baru Sayyidina Umar menyesal. Kenapa dia tak maafkan Sayyidina Abu Bakar? Walhal salahnya itu salah siapa? Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar pergi jumpa ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak ada rumah. Rupanya kalau tak ada, di rumah di mana? Rumah Nabi SAW. Ada. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengadu pada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan kesalahan." Dia kata, aku yang melakukan kesalahan. Dan aku mohon maaf pada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar tidak maafkan aku. Takut Sayyidina Abu Bakar lah, sebab orang tak maafkan dia. Takut berlaku di apa-apa di akhirat. Nabi dengar kata, Nabi tak suruh apa kepada Sayyidina Abu Bakar, "Yaghfirullahu lak." Allah yang ampunkan dosa kamu. Sedih apa? Bukan Sayyidina Umar. Allah yang akan ampunkan kamu. Maka ketika itu Sayyidina Umar tengok Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Ketika itu dia, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar duduk. Dan Nabi nampak Sayyidina Umar datang, Nabi berdiri. Dalam keadaan muka yang marah. Dalam keadaan muka yang marah, Sayyidina Umar sampai. Sayyidina Umar dia kata, ni memang kena ni tak? Dan ketika itu dia, Nabi SAW marah. Nabi sebut bahawa, adakah kamu tidak boleh meninggalkan aku dengan sahabatku? La tu'zuni fi ashabi. Jangan kamu sakitkan hatiku pada sahabatku. Ini siapa? Sayyidina Abu Bakar. Kadzabtumuni wa huwa saddaqani. Maksud dia apa? Kamu ke zaman dulu, kamu jangan lupa, kamu semua mendustakan aku. Dia seorang yang membenarkan aku. Ketika semua orang menafikan aku, dia seorang yang benarkan aku. Ketika itu bahawa sampai Sayyidina Abu Bakar pula melutut depan Rasulullah. Dia kata suruh maafkan siapa? Sayyidina Umar. Ketika itu tak siapa yang berani attack Sayyidina Abu Bakar. Yang azimil manzilah inda Rasulullah SAW. Tingginya manzilah Sayyidina Abu Bakar isi baginda besar. Ada sebahagian ulama yang berpendapat Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadha qaulun syadzun. Ini qaul yang syadz yang mengatakan Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Abu Bakar. Ada beberapa sebab. Tapi yang ma'rufnya, yang ahli sunnah wal jamaah menyebutkan yang lebih afdal adalah Sayyidina Abu Bakar. Bittifaqil ummah, dengan ittifaq ummah. Ini disebut dinaskan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Lubul Usul. Dalu hadil ummah ba'da Rasulullah SAW dia Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali itu dah khilaf. Adakah Ali dulu atau Osman? Khilaf. Imam Malik pada awalnya mengatakan Ali lebih afdal, kemudian tarik balik kata Sayyidina Osman lebih afdal. Tapi berkhilaf. Yang khilaf tu pada zaman mutaqaddimi, kalau orang sebut Syiah dia tasyayyu' itu muraknya imma taqdim Ali wa imma taqdim Osman. Tapi yang ni lagi ni zaman Allah tahu tafsir Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sekian. Dan kata Imam dalam kitab para ulama menyebut Nahjut Taysir. Kitab Nahjut Taysir menyebutkan syarah pada fail manzumat tafsir Zamzami, menyatakan bahawa man ankara suhbat Abi Bakr fa huwa kafir. Siapa yang mengingkarkan kesahabatan Sayyidina Umar, kesahabatan Sayyidina Abu Bakar pada Nabi SAW, fa huwa kafir. Sebab Allah tak sebut dalam Quran apa? Saniyasnain. Dua orang dalam gua. Izhuma fil ghar. Ketika dua orang dalam gua. Iz yaqul li sahibi. Nabi sebut pada sahabatnya. Di dalam Quran sebut apa? Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menolak Quran, hukumnya kafir. InsyaAllah. Itu dalam busi kita, wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin. Apa nama? Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin. Khairin siapa dia? Kenapa dia kata baginda Nabi mana? Karamin Sayyidina Abu Bakar Siddiq. As-sidqu fil ghari was-siddiqu lam yarim. Baik. Ala kulli hal, cerita Sayyidina Abu Bakar terlalu panjang sampai kepada wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ala kulli hal, muradnya apa? Dimulakan kerana afdalnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq hatta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Min riwayati waladihi Abdullah anhu. Min riwayati, daripada riwayat. Jadi min riwayati, daripada riwayat apa? Waladihi, anaknya yang mana? Anaknya mana? Ahmad. Siapa dia? Badal Abdullah. Anhu, an tu ta'alluq pada riwayat. An ta'alluq riwayat anhu daripada Ahmad. An tu ta'alluq pada mana? Riwayat. Hu balik pada Ahmad. Sekarang ni faham tak? Imam Ahmad menyebutkan, dan ini riwayat daripada apa? Anak dia, Abdullah, daripada ayahnya. Dia sebut Imam Ahmad ada dua orang anak, Saleh dan juga Ahmad. Saleh dan juga Abdullah, Saleh bin Abdullah, Saleh bin Ahmad. Tapi Saleh bin Ahmad memang mulanya mengaji, kemudian disibukkan oleh keluarga. Cari duit lah, faham tak? Akhirnya dia sibuk
yang ada Abdullah. Dan Abdullah ni adalah anak isteri kedua Imam Ahmad. Kerana Imam Ahmad selepas masuk penjara, bini dia mati yang pertama. Kemudian dia kahwin dengan seorang perempuan nama Raihanah, dapat anak Abdullah. InsyaAllah. Dan Abdullah, kata para alim ulama, daripada sebanyak-banyak anak murid Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis daripada Imam Ahmad. Faham kan? Maksudnya kalau tanya anak murid Imam Ahmad yang paling banyak riwayat hadis, anak dia. Sampai tahap apa dia? Sampai tahap ribuan hadis riwayat Imam Ahmad, lalu ikut dia. Ribuan hadis, ratusan sehingga kepada ribuan hadis riwayat Imam Ahmad, lalu ikut jalan dia seorang sahaja, tak ada orang lain. Dia kan apa? Kerana dia memang sungguhlah nak tu guru. Mana? Bukan mohon-mohon. Mana? Memang ngaji sungguh. Faham tak? Jangan jadi macam Soleh. Mana? Dia Soleh pun ulama juga. Faham tak? Jadi Abdullah. InsyaAllah Soleh pun ulama juga. Tapi nisbah riwayat hadis banyak lagi Abdullah. Lebih banyak lagi Abdullah. Kerana apa? Kerana dia ambil banyak dengan ayah dia. Bahkan dia yang tulis kitab Musnad. Ayah. Dia tulis, ayah dia bagi tahu, dia tulis. Kemudian dia pula baca dengan ayah dia. Dia pula baca dengan ayah dia yang hafal sejuta hadis yang palsu. Ini contoh mari. 100,000 hadis yang palsu. Pasal apa? Ayah dan abang kata hal ni semua yang bukan palsu. InsyaAllah. Ni Abdullah bin Saleh, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang paling banyak riwayat daripada ayah dia adalah dia. Paling banyak riwayat daripada Imam Ahmad ialah dia. Faham tak? Sehingga kan tahapnya itu, ada orang mengatakan bahawasanya apa? Dia ni lebih daripada ayah dia lagi. Kata alim dia ni lebih daripada ayah dia lagi. Sampai dia cakap apa? Sampai dia benci dengar tu. Dia kata kana abi ya'rifu alfa hadis. Ada ayah tak sampai lagi ayahku 1,000 hadis. Tak? Aku berapa? Ya'rifu alfa hadis. InsyaAllah. Apa macam tu dia hafal dia abang dia tak tahu kan. Dia bagi buat dia tak dalam punya musnad ayah. Mana? Dia tak tahu itu. Dah, hak tu bukan. Hak tu maknanya kata dia letak dalam Allahumma salli dalam musnad dia tu, ada sebahagian riwayat yang dia letak tu yang ulama berpendapat bahawa itu hadis maudhu'. Berpendapat. Sebab apa kita kena tahu dalam mustalah hadis maudhu', sahih, hasan semua tu ijtihadi. Tak ada? Benda ijtihadi. Bukan dia benda zonni, bukan qat'i. InsyaAllah amru ijtihadi. Banyak ulama sebab benda tu dia kata maudhu'. Maksudnya mungkin di sini ulama ni maudhu', mungkin di sini ulama ni bukan maudhu'. Dhaif jiddan masalah. Sebab kata dhaif, hasan. InsyaAllah. Dan akhir sekali Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ni, ketika dia nak mati tu, orang nak kuburkan dia dengan ayah dia, tapi dia minta tak. Dia suruh kuburkan tempat lain. Tempatnya di mana? Tak ingat tempat dia mana. Wafat dia tu. Dia minta tukar nama tempat tu, nama kubur nama Taban. Dia kata jangan kubur kat tempat ayah aku, kubur nak kat Taban. Siapa kat Taban? Dia kata balagani annahu hunaka qabru nabi. Dia kata aku dengar dekat Taban tu ada satu kubur Nabi. Dan aku lebih suka aku dimakamkan bersebelahan dengan Nabi berbanding dengan dimakamkan sebelah ayah aku. InsyaAllah di sebelah Nabi. Nabi azam, faham tak? Dia kata aku lebih suka untuk dikuburkan di sebelah daripada Nabi berbanding daripada ayah aku. Ni kalau nak cari kubur yang orang soleh. Sebab apa? Sebab kata para ulama, seperti mana jiran yang baik memberi manfaat di dunia, sebegitu di akhirat jiran yang baik juga menerima di akhirat ni, di dalam kubur ni menerima kebaikan. Jiran buruk di dunia pun bala, dalam kubur pun bala. Ada seorang ulama bermimpi. Tak ingat syaitan sebut nama kitab tu. Bermimpi bahawasanya jumpa seorang budak. Selalu jumpa, dia tak tahu mimpi. Tapi dalam tahun tersebut, tahun sebelum semua segak budak, segak. Tahun tu nampak tumbuh uban kat rambut. Tahun tersebut. Gano ni sebelum nampak segak lah. Faham tak? Lah ni nampak beruban dah. Dia kata semuanya baru ni ada orang tanam sebelah kami. Dia tu minum arak setahun sekali. Dia akan libah dalam kubur sebelah tu sampai aku pun takut tengok. Naik uban. Faham tak? Budak je. Faham tak? Minum arak setahun sekali. Kalau minum ketum setiap hari, kau berat lagi. Faham tak je? InsyaAllah maksud dia apa? Al-jaru as-sayyi. Jiran yang buruk.
Ustaz budak ada cerita. Jadi anak sanak dia cakap kat dia. Dia kazzab ke, siddiq ke, ila akhir syai. Dia kata apa? Ada orang apa? Dikuburkan jatuh apa rambut Sayyidina Abu Bakar. Atas kubur dia tak kena azab. Tapi dia tak siqah Wah, kau itu siqah. Cerita ni min babin nak. Rasanya lagi tu. Tapi Ustaz Fathul Bari rock balik dia kata. Kata bohong kata, kazzab tu. Kata buat-buat dia kata. Dia kata Nabi letak apa? Letak pelepah tamar tu. Tu pun bukan tak kena azab. Diringankan azab. Main-main rambut Sayyidina Abu Bakar letak atas kubur. Yang ke azab. Kata Fathul Bari lah. Kata Allah lah. Tengok riwayat tu betul ke tak? Kadang-kadang dia mengarut ke tak? Dia kata orang mimpi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, benda apa yang kau menyesal ya Rasulullah? Tengok video tu. Ada orang mimpi bertemu dengan Nabi dia bang. Besar budak. Dia kata mimpi apa? Dia kata, ya Rasulullah, benda apa yang hang menyesal dalam dunia ni? Dia kata aku menyesal sebab aku tak sempat jumpa Imam Ghazali. Tak? Beling buat ni. Dia kata apa? Nabi menyesal hidup dunia tak sempat jumpa Imam Ghazali. Agak-agak nak bohong pun faham tak? Bagi padan sikit kot je. Tak? Tu kalau kita nak cerita mimpi sangat Dia macam kita awal tadi dia. tahu dia. Tapi berat kot kalau kata sampai tahap ni. Lama-lama jadi berat. Cerita lah mimpi-mimpi lain kita Imam Ghazali. Orang baca apa? Kitab Ihya. Nabi suka orang baca kitab Ihya. Dia mimpi dulu orang baca kitab Ihya depan Nabi SAW. Seronok. Baik. Ulama kata man lam yaqra ila ihya falaysa min al-ihya. Siapa yang tak baca Ihya bukan orang hidup. Falaysa min al-ihya. Wa bi sanadi ilaihi, dengan sanad ilaihi. Sanadil muttasil ilaihi kepadanya yang mana? Abdullah. Kepadanya Abdullah. Qala haddatsani abi. Haddatsani berapa maksudnya Mat? Mengkhabarkan aku oleh abi, ayahku. Siapa dia? Badal Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. Bin Hilal bin Asad fi kitabi, dan kitabnya Ahmad. Qala haddatsana Abdullah ibn Numair. Ada bagi Numair. Ala wazni fa'il. Qala akhbarana Ismail. Yani tu apa? Yani ni. Yani tu apa? Yaqsidu tidak. Ana yani, menghendakilah oleh ia. Ia siapa? Ya Abdullah. Yani Abdullah bihi. Bihi siapa? Bi Ismail. Ni tanda itu. Yani apa dia? Yani domi balik pada Abdullah. Lepas tu tanda ai bi Ismail. Ismail tu siapa dia? Ismail mana? Ismail ni ke? Ismail ni. Tak tahu ni ha. Apa ibu habis? Tadi. Jurmi orang berat-berat sini. Ismail yani ibn Abi Khalid. An Qais. Qala Qais. Qama Abu Bakr. Telah berdirilah oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Fahamidallaha. Jadi berdiri ni apa? Bagi khutbah. Fahamida. Sebab ceramah zaman dulu, ceramah semua dalam keadaan berdiri. Khutbah semua berdiri. Awal-awal orang yang duduk siapa dia? Khutbah duduk. Muawiyah bin Abi Sufyan kama zakar Suyuti fi Tarikh al-Khulafa. Sebab apa? Sebab gemuk kan. Berat kan? Tak. Kena khutbah kena duduk. Fahamidallaha. Maka memujilah oleh Abu Bakar akan Allah Ta'ala. Wa athna, dan memuji juga. Atfu tafsir. Kalau kita bina atas mendapat hamdun wa thana, itu adalah mutaradifan. Wa athna, dan memuji Abu Bakar alaihi ala Allah Ta'ala. Thumma qala, kemudian berkata oleh ia, ya Abu Bakar, ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hazil ayah. Kemudian berkatalah oleh Sayyidina Abu Bakar, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Innakum, sesungguhnya kamu, taqra'una hazihil ayah,
membacalah oleh kamu hazihil ayata, akan ini ayat. Baik, yang ni anda kena tulis tu senang. Anda diri sini. Sini. Apa dia Quran dia? Ha? Baca Quran dia. Ya ayuhan nas, betul. Ya ayyuhan nas, Ya ayuhan nas. innakum Bukan. Tu ayat Quran. ya Balik rumah dia kan? ayyuhallazina. Innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Kamu ni wahai manusia baca ayat Quran ni. Ayat Quran dia ya ayuhan nas. Tak ada ayyuhan nas. Betul? Ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina amanu. Ha. Tidak. Ya ayyuhallazina amanu. Oi, apa dia ayat Quran sebut? Nampak tinggi je. Ha? Tinggi je. Bagi diri tak nampak. Ni buat tinggi kan? Tak nampak. Nampak. Pergi tinggi tu. Ada nampak tapi kepala yang tak nampak. Ya ayyuhallazina amanu. Betul? Alaikum. Alaikum anfusakum. Tak ada bunyi tak? La alaikum anfusakum la yadurrukum. Okey, tak ada. Sini kita. Oh, okey sini. Man dhalla idza tadaitu. Betul? No, habis tinggi. Iya. Oh. Okey ni. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Sampai tu je Quran ni. Ah. Baik, terjemah satu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa dia? Ini tak ada. Ini reject. Wahai. Apa dia? Wahai orang yang beriman, betul? Alaikum anfusakum. Apa dia alaikum? Alaikum ala apa? Kata ruwaidah balha nasibaini wa ya'mal khawdha masdaraini. Jadi asmaul lazimatil af. Yang beramal dengan amalan fi'il. Alaika makna apa? Ai ilzam. Betul tak? Ha. Isim fi'il. Alaika. Alaikum apa dia makna? Hendak melazimilah. Tak ada buat. Hendak melazimilah akan diri kamu. Ba'ul af'al. Mana ba'an fi'lin kashattana wasaf huwa ismu fi'lin wa kadha wa wa ma bima'na af'al ka'amina kathur wa ghayruhu kawai wa hayhata nazub. Fi'lu min asma'ihi 'alaika. 'Alaika. Mana apa? Ilzam. Fi'lu min asma'ihi 'alaika wa hakadha dunaka ma'idin. Hendak melazimilah akan diri kamu. Tak sedap. Ini pun kami pun tak sedap. Ada banyak. Ada banyak ah. Tapi semua ni pakai ayat. Tak, itu tak bau. Begini. Okey. Hendak melazimilah akan diri kamu. La yadurrukum, tidak mudarat akan kamu. Jadi fa'ilnya mana? Ini fa'il dia. Oleh orang yang sesat. Izah tadaitum, apabila dapat petunjuklah oleh kamu. Terjemah dulu.
Ada orang yang Apa dia? dollar. Allah. Sesat. Boleh insyaAllah? Dah siap? Baik, kalau kita tengok ayat Quran ni, ada cerita dulu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kenapa dia bangun dan dia berkhutbah, kemudian dia baca ayat Quran ni. Sebab ada orang salah faham ayat Quran ni. Ada orang faham ayat Quran ni, nak cerita ayat Quran ni maksudnya tak perlu amal makruf nahi munkar. Yang penting diri kita. Orang lain buat dosa tu masalah dia, bukan masalah kita. Sebab faham ayat Quran ni. Kemudian Sayyidina Abu Bakar nak lawan kefahaman ni, lalu datangkan hadis. Hadis yang kita akan baca bawah ni. InsyaAllah. Baik. Tengok dulu. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan kami, inna sesungguhnya kami, sami'na mendengarlah oleh kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yaqul, bersabda oleh Nabi, innan nasa, sesungguhnya manusia, iza ra'au, apabila melihatlah oleh manusia, al-munkara, akan perkara munkar, falam yughayyiru, maka tidak mengubah oleh ia an-nas, hu akan munkar, maka tidak mengubah oleh an-nas, hu akan munkar. Jawab, au syaka, nescaya hampirlah, an ya'ummahum, bahawa meratai, perata, bahawa perata akannya, hum tu balik mana? An-nas, Allahu fa'il, oleh Allah, bi'iqabihi, dengan siksanya. InsyaAllah. Baik. Jadi apa nak beritahu di sini? Iaitulah, tengok ayat Quran ni ya. Iaitu Sayyidina Abu Bakar tegur. Kalau kita tengok ayat Quran ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, alaikum anfusakum. Apa dia? Hendaklah melazimi akan diri kamu. Zahir ayat Quran. Apa dia? Jaga diri kamu sahaja. Betul tak? Ya ayyuhallazina amanu, alaikum anfusakum. Hendak melazimilah akan diri kamu. Jaga diri kamu. Setelah kali jangan jaga fikir orang. Zahir ayat Quran, jaga diri kamu sahaja. Kemudian la yadurrukum, tidak mudarat akan kamu oleh siapa yang sesat apabila dapat petunjuk oleh kamu. Apa maksud dia? Zahir yang kita faham dia, orang lain buat dosa, kita tak kena guna. La yadurrukum, tidak mudarat akan kamu oleh orang yang sesat, yang buat dosa, apabila dapat petunjuk oleh kamu. Maksudnya apa? Maka kamu, apa dia, tidak ada kena-mengena dengan orang lain berbuat dosa. Faham ni? Nak buat iskal dulu. Kenapa saya nak wakil bangun lalu baca Al-Quran ni, kemudian perbetulkan kefahaman orang awam dengan hadis Nabi. Sebab kalau tengok Al-Quran, terjemahannya, wahai orang beriman, hendaklah melazimi akan diri kamu. Maksudnya apa? Jaga diri kamu sahaja. Diri kamu, kamu je, jaga kamu lah. La yadurrukum, tidak mudarat akan kamu oleh orang yang sesat, orang buat dosa, bila kamu dapat hidayah. Maksudnya apa? Tidak menjadi permasalahan bagi kamu orang yang buat dosa.
tidak menjadi masalah bagi kamu, orang yang buat besar. Faham tak? Maka dia natijah dia apa? Maka tiada amal ma'ruf nahi munkar. Faham tak? Ni sebab apa? Sebab bila nak amal ma'ruf nahi munkar, faham tak? Zaman tu bila nak amal ma'ruf, hei mayang, hei jangan buat benda ni, hei buat ni, hei jangan buat ni, orang cakap apa? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Faham tak? Zaman dulu bila mana kita nak tegur orang, hei buat ni, hei jangan buat ni, lalu dia pula pak dia buat benda haram tu, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Kamu jaga diri kamu saja, kami kubur masing-masing. Maksudnya apa? Faham kefahaman yang salah daripada Quran. Maka tiada amal ma'ruf dan nahi munkar. Tak boleh ya? Maksudnya amal ma'ruf, hei la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kami masuk neraka, tak apa. Hampa tak masuk neraka. Begitulah, faham tak? Dia faham tu. Nampak dia? InsyaAllah zahir ayat Qurannya begini. Cantik elok. Ni zahir ayat Quran dia. Zahir ayat Quran. Zahir daripada ayat Quran mengikut kefahaman orang yang salah faham. Dia bahawa la'alaikum anfusakum, melazimi akan diri kamu, kemudian orang buat salah tu bukan masalah kamu. Jadi apa? Tiada amal ma'ruf nahi munkar. Sebab ma'ruf dia berkaitan dengan orang lain. Tuhan suruh jaga diri sendiri. Ni zahir ayat Quran. Tapi yang ni yang saya nak wakil akan perbetulkan kefahaman orang awam ni. Bukan faham ayat Quran kot ni, Syekh. Pada orang Arab lah. Ini menunjukkan kepada kefahaman yang tinggi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah. Sebab tu kalau yang ada etikot sealim-alim sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar. Kerana zahir dalam banyak mauqif yang hafal hadis Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar tak banyak riwayat macam Sayyidina Abu Hurairah? Kerana umur Sayyidina Abu Bakar tak panjang. Umur Sayyidina Abu Bakar tak panjang. Kalau umur Sayyidina Abu Bakar panjang, sampai di zaman-zaman tabi'in, sahabat dah ramai mati, nescaya akan keluar segala riwayat-riwayat yang pernah dia hafal. Disebabkan umur tak banyak, betul tak? Ada orang kata sibuk dengan kepimpinan. Dia jadi juga sibuk dengan kepimpinan satu sahabat. Tapi Imam Suyuti sebut tadi Khulul Rafa' sebab tak banyak riwayat Sayyidina Abu Bakar, tak macam Abu Hurairah. Sebab apa? Sebab umurnya tidak panjang. Dia hidup selepas Nabi lebih kurang dalam setengah setengah khilafah hitam kamu. Kalau hidup dia tu selama 5-60 tahun, macam akan keluar segala riwayat. Sebab sahabat takkan ambil Sayyidina Abu Bakar sebab dah dengar daripada Nabi. InsyaAllah. Leno, minum kopi. Malaysia. Boleh? Boleh padam ke ni? Boleh. A'lamus sahabah. Kalau siapa yang sahabat paling alim? Sahabat paling alim kata setengah ulama Sayyidina Ali. Kalau ikut pendapat Ibnu Qayyim, Sayyidina Umar. Tapi kalau yang anda nampak, Sayyidina Abu Bakar yang paling alim. Kerana banyak mauqif-mauqifnya. Tapi yang tanya pada Syekh Toha, macam mana kalau dia kata Sayyidina Abu Bakar yang paling alim? Dia kata afqahu sahabah fi fahmi muradir kalami Rasulillah. Sayyidina Abu Bakar ni yang orang yang paling faham murad kalam Nabi. Dan Nabi sebut yang paling faham Nabi maksudkan adalah Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu ada kes bila Nabi baca Al-Quran, yang menangis Sayyidina Abu Bakar seorang. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nahi anil munkar. Dengar awak ni. Okey, habis ya. Asal pada ayat Quran tu kot. Cuba kita lihat sini. Boleh insyaAllah tak? Ayat Quran. Okey. Kemudiannya, jadi maksud ayat Quran yang sebenarnya macam mana? Ha? Maksud ayat Quran. Jadi maksud yang sebenar. Maksud ayat yang sebenar. Maksud ayat Quran yang sebenar macam mana? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Apa dia? Jagalah diri kamu.
Nampak tak? Dan apabila kamu telah melakukan kewajipan kamu, maka tidak memberi kesan kepada kamu oleh dosa orang lain, kerana tidak menanggung seorang akan dosa orang lain. Kemudian kita bulat ke yang ni. Di antara kewajipan ialah al-amru bil ma'ruf. Maka jika kita telah nasihat akan dia, kemudian dia masih melakukannya, maka kita tidak menanggung kesalahan. Siap. Gajah kursi ni. Ha? Weh. Sedia kursi sedikit. Kursi separuh kau dah. Separuh. Meja. Bukan sahaja ni. Bukan sama. Bukan sahaja. Tak masuk ayat Quran. Jadi kita baca straight. Nampak? Tak cukup nampak je. Oh, kepala Aziz. Apa tu dah? Buat telefon, dah buat telefon. Bina ayak, bina ayak. Ni ayam lah. Syekh. Nak main jol ni Pak. Jatuh jangan. Lekat tu. Ikut mimpi kata dalam kelas tu tidur. Itu tersedak. Bangun-bangun pun tersedak. Ni. Apa ni? Ni. Kesan-kesan. Kesan. Bau dah tu. Nampak ni. Sepuluh. Tak pernah tak lajuk. Tak pernah tak lajuk. Dia juga ada duit. Anak punya teram. Nau tak tengok. Tak pernah ingat pun.
Mana boleh? Tak boleh. Ini sebab apa Quran ni muta'abbad bi tilawati. Lafaz itu ibadat. Dari ubah. Ta'abbad bi tilawati. Dibuat ibadat dengan bacanya. Sama ada faham atau tak faham tu satu jauh. Dah, siap Nabi? Tu pensel kau ni. Entah punya. Boleh. InsyaAllah. Saya. Okey. Jadi maksud Al-Quran ni apa? Maksud Al-Quran. Faham yang ni Zahir ayat Quran ni apa? Wahai orang yang beriman, hendaklah melazimi akan diri kamu, tidak mudaratkan kamu oleh orang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Betul tak? Jadi kata apa? Zahir Al-Quran, jaga diri kamu. Orang lain tak payah bicara. Faham tak? Jadi kalau orang lain tak bicara, sebab apa? Sebab tidak mudaratkan kamu oleh orang sesat. Al-Quran. Jadi tak payahlah amal makruf nahi munkar, tak payah duk paksa orang sembahyang. Tak payah duk marah orang berzina, walauzubillah. Jadi adakah maksud ayat Quran yang begini? Bukan. Jadi maksud ayat Quran di sini ialah apa? Jagalah diri kamu. Jaga diri macam mana? Jaga diri yang ni buat wajib, tinggal masuk buat wajib. Lagi apa lagi? Tinggal haram, gitulah. Kemudian apa maksud la yadurrukum man dhalla idza tadaitum? Tidak mudarat akan kamu oleh orang yang sesat. Maksud di sini ialah apa? Dan apabila kamu telah melakukan kewajipan, inilah kamu jaga diri, maka tidak memberi kesan kepada kamu oleh dosa orang lain. Bila hang dah buat kewajipan hang, alaikum anfusakum, bila hang dah buat kewajipan hang, hang dah bayang, faham tak? Hang dah apa nama Allah SWT lagi bagi? Lagi puasa apa semua. Kemudian jawapannya, kamu tidak akan dipertanggungjawabkan dengan dosa orang lain. Lepas tu macam sama je. Tak. Tengok di sini. Melakukan kewajipan kamu ni. Apabila kamu telah melakukan kewajipan kamu, maka kamu tidak menanggung dosa orang lain. Memang kita tanggung dosa orang lain. Tapi apakah maksud kewajipan ni? Dia konsep dia luas. Adakah kewajipan ni maksud sembahyang saja? Puasa saja? Tak. Termasuknya kewajipan dia. Di antara kewajipan kita ialah amru bil ma'ruf. Muka. Pernah yang muka tak maulah. Muslim kita tahu. InsyaAllah. Alaikum anfusakum, hendaklah melazimi akan diri kamu. Jaga, buat benda wajib, tinggal benda haram. Lepas tu, tidak mudarat akan dosa orang lain. Bila mana? Bila kamu melakukan kewajipan. Apa contoh kewajipan? Nasihat, amal ma'ruf, nahi munkar. Dah Quran. Faham? Bukan maksudnya tak. Alaikum anfusakum. Ayat Quran pun sebut. Ni ayat Quran sebut je lah. Kubur masing-masing. Balik dengan dia pen. Faham tak? Di antara kewajipan aku kena tegur hang. Kalau dia aku kena balau ni. InsyaAllah. Di antara kewajipan memang amal bil ma'ruf. Maka jika kita telah nasihatkan dia nasihat dah, jangan buat share. Tapi dia buat juga, maka jawapannya kita tidak menanggung kesalahan tersebut. Tak tegur. Lasta alaihim musaitir. Kamu bukan tak dipaksa untuk paksa dia ikut jalan kamu. Kamu cuma bagi tahu jalan. Tengok Iblis. Iblis kata hari kiamat apa? Dia nak khutbah, dia kata inni bari'um minkum inni akhafullah rabbal alamin. Aku takut Tuhan. Aku bisik je, yang kau ikut apa? Aku tak paksa pun. Aku bisik-bisik, kau ikut. Salah apa lah, aku tak laku. InsyaAllah. Jelas ayat Quran ni. Saya. Duduk. Dia dah. Nanya kan. Kaki nak patah Bukan patah. Kemudian, jadi tengok cara Sayyidina Abu Bakar tafsir Al-Quran. Jadi pihak lawan, pihak sebahagian orang yang salah faham menggunakan ayat Quran ni mengatakan tidak ada istilah amal makruf nahi munkar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun membaca ayat Quran ni, kemudian apa? Membaca hadis. Boleh. Lambatnya. Lepas ni macam mana? Kenapa awak? Kau je. Ha? Ya? Tak boleh. Betul alam. Kenapa minat sangat orang boleh? Pelik ni.
Member lah. Member kan. Walih bab ni tak sama. Jangan kita. Yang masalah macam ni bukan masalah orang pengalih. Masalahnya sebenarnya orang yang kasih Ahmad. Dia jenis baca Quran ni. Kasih Ahmad tolak. Dia kasih Ahmad ni bahaya. Jadi insya-Allah. Jelas Zee? Okay, tengok kitab masing-masing. Sekarang ni bahawa pihak lawan menggunakan ayat Quran ni mengatakan bahawa bahawasanya tiada amal ma'ruf nahi munkar. Tak ada elok tu bawah tu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang ke hadis yang menunjukkan kalau tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, nescaya kena azab. Hal ni bahawa Sayyidina Abu Bakar menafsirkan ayat Quran menggunakan hadis. Tafsir bil maksud. Fiqh Sayyidina Abu Bakar. Pihak salah faham menggunakan ayat Quran ni bahawa untuk menafikan amar ma'ruf nahi munkar. Tanda tu bawah tu. Buat dobit satu lagi. Pihak apa? Pihak yang salah faham kata apa? Ayat Quran ni apa? Menafikan. Pihak yang salah faham kata apa? Menggunakan ayat Quran ni apa? Menafikan amar ma'ruf nahi munkar. Orang yang salah faham, dia ambil ayat Quran ni, dia kata apa? Tak ada amal ma'ruf nahi munkar. Pasal apa? Yang penting ke diri kamu tak mudarat oleh orang yang sesat. Bila kamu dapat petunjuk. Bila hang dapat petunjuk, orang lain tak bercara dah. Cara apa? Tak bercara. Tu siapa dia? Pihak lawan. Pihak yang salah faham. Cara tu? Mengatakan dia mengatakan Menafikan atau mengatakan amal ma'ruf itu tidak ada. Menafikan amal ma'ruf atau mengatakan amal ma'ruf itu tidak ada. Kemudian Sayyidina Abu Bakar jawab kemuskilan ni, kesalahfahaman ni dengan apa? Dengan mengatakan wajibnya amal ma'ruf. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan apa? Dengan kata wajibnya amal ma'ruf. Sebab apa? Sebab dia mendatangkan kalau tak buat amal ma'ruf nahi munkar, jawabnya kena azab belaka. InsyaAllah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar jawab dengan hadis. Tanda itu Sayyidina Abu Bakar jawab dengan hadis dia. Mengatakan kalau tak amal ma'ruf nahi munkar, kena azab. Hak ni kita kena peringat ni. Jadi pendakwah ni memang kena tegur ni. Jenis perempuan duk gelek jual barang kat TikTok. Tak? maksudnya apa? Tengok. Ikut lah kepada cara masing-masing. Tengok pada keadaan lah. Dia berkecam. Efek dalam sebuah. So zaman sekarang dah terbalik tau. Tak? Banyak orang yang tegur tu yang kena kecam. Orang yang buat tak kena kecam. Pelik tak? Cuma kita Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan hadis, mengatakan kalau tak ada amal ma'ruf tu yang kena azab. Sayyidina Abu Bakar menjawab dengan hadis, kalau tiada amal ma'ruf, amar ma'ruf, itulah yang kena azab. Kalau tak ada amal ma'ruf, dobitlah mudah faham. Itu yang kena azab. Boleh insya-Allah. Jelas masalah ni. Baik, cuba kita tengok balik sekali lagi hadis. Annan nasa, bahawasanya manusia iza ra'au al-munkara, apabila melihat oleh manusia akan mungkar. Apa maksud melihat sini? Ra'au makna melihat, musyahadah dengan yakin, bukan dengan hujung telinga. Yakni apa? Bil yaqin. Bila sebut ra'au dia, yakin. Sekarang ni kita ada dua situasi. Kita nampak orang berzina dengan kita dengar cerita kata orang berzina. Tu lain. Nampak orang berzina kena tegah. Dengar cerita orang kata dia ni berzina bang kali. Wallahualam. Haram pula pergi cek pula, nak pergi tengok. Nak pergi kaji buat apa? Aib orang. Iza ra'au. Jadi ra'au sini dia ibarat daripada yakin. Bukan dengar cerita dengan hawa-hawa, bukan. Dengan hawa-hawa tak boleh. Tak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah masuk rumah orang. Dia jalan tengah malam ke dia jalan malam-malam. Dia dengar bahawa tiba-tiba kawan duduk bawah. Ni lagu rock. Ni lagu rock lah, rock Arab. Tak. Bunyi dia macam minum todi. Memang minum arak lah. Sayyidina Umar tendang pintu, masuk dalam rumah. Minum arak. Dia jawab balik, wahai ya Amirul Mukminin, aku buat satu dosa, hang buat 3 dosa. Hang cek tengah malam cari dosa orang, cari aib orang, hang tendang pintu aku,
Faham tak? Lepas tu hang nak bawa aku pergi gut. Faham tak? Pergi ni lah, pergi tempat apa? Tempat wuduk. Faham tak? Sayyidina Umar pula kena berhujang dia. 1 dengan 3, mana lebih? Nampak? InsyaAllah. Boleh insyaAllah? Tak boleh tak? Ha? Mana boleh? Tu yang pitch orang kat hotel. Mana? Cakap asal tak masuk. Hak tu? Hak tu daripada bab apa? Tak pakai hujung dia Pak. Oi, hang tak bagi dia. Hang dah bagi Ustaz Ahad. Sampai buka ayat aku. Ui, nah. Habis serang aku. Hak tu jawab macam mana? Hak tu daripada apa? Ui, bahaya kalau orang Saya ngaji buat buat. Ustaz Pak Umur. Apa dia? Pak Umur. Itu bukan, itu daripada maslahat kot. Daripada maslahat. Itu mungkin kita boleh jawab daripada maslahat. Maslahat untuk mengekangkan kerosakan. Mana dah bosok kau tu? Ha? Bosok je dah. Rosak lah anak-anak muda dah berzina dalam tu. Faham tak? Bosok hotel. Rosak hotel. Dah lah rosak nak darah orang lah. Ada orang yang suruh. Tak kisah dah suruh tak suruh. Faham tak? Bukan ada akal cukup pun. InsyaAllah. Iza ra'au. Bila melihat apa? Benda yakin. Adapun kalau kata tidak yakin seperti mendengar khabar angin, maka apa? Sebut tak kena tak? Bagi poket dengan soal tu. InsyaAllah tengok jari dah tu. Faham tak? Tu tengok boleh stasi. Aceh apa? Pak ada orang kita. Mungkin yang tu untuk orang yang mungkin boleh jawab. Itu untuk orang yang tidak ada kuasa. Boleh juga jawab. Mungkin boleh jawab gitu betul. Sudah. Orang yang tak ada kuasa. Tak boleh. Kita lah. Kita dengar kata kawan tu berzina. Kita tak ada kuasa. Faham tak? Kita nak mengintai pula. Itu tak boleh dah. Untuk ada orang kuasa mungkin ada baginya ada hak. Dia mana kosong? Mana yang tu? Tengok boleh lah tu. Tak? Jawab enak. Tapi kalau nak pakai kata pejabat agama tak nak serbu, berat pula. Ya. Tahu? Buat dah. Ala kulli hal. Ra'au apa dia? Yaqin. InsyaAllah. Al-munkara. Apa dia munkar? Dalam syarah-syarah kepada Al-Arba'in Nawawi yang kita baca dulu ni, al-munkar dengan maksudnya haruma bi ijma'. Benda yang haram dengan ijma'. Ingat tu. Benda yang haram dengan ijma'. Adapun benda khilafiyah, ada ulama kata haram, ada ulama kata tak haram. Boleh tak kita nak tegur? Nak jerkah, nak marah, tak boleh. Yang boleh kita menyatakan khilaf tu boleh. Sebab tu boleh kata para ulama apa? La yunkarul mukhtalaf fi. Tak boleh kita nak marah, kita nak ingkar orang benda khilaf. Yang boleh marah sebab benda mujma' alaih. Kata Ibn Sanad, la yunkarul ladhi bihi qad ikhtilif, inkaru mujma'in alaihi qad ulif. Jadi mungkar sini muradnya apa? Benda yang haram dengan ijma'. Zina, tak ada qaul. Masih qaul Syekh. Mana tak ada qaul zina kata boleh. Bala faham tak ada. Benda yang khilaf dia. Benda yang khilaf masalah apa? Sokok. Bayang witir contohnya. Kita duduk pergi tempat mazhab Hanafi ataupun basuh kepala separuh. Kan? Tak. Kita mazhab Hanafi separuh ya. Kita sapu sini ya. Mai geng mazhab Maliki tampak kepala. Woi, tak? Pergi habis tu kepala. Ana Syafi'i, tak kira Syafi'i duduk tempat aku, orang kena jaga tempat aku lah. Mana boleh gitu. Sebab benda khilafiyah. Bila benda khilafiyah kita ra'i. Yang tak ra'i mujma' alaih. Benda yang apa? Benda yang ijma'. Kita duduk kat polis. Ha? Kita duduk kat polis. Jadi depa kena ra'i kita lah. Ataupun kita ra'i depa. Dia macam tak boleh tempat dia pun. Maksudnya sama ada kita meraihkan depa atau depa meraihkan kita. Samalah. InsyaAllah. Ikutlah. Hari ni meraihkan dia jadi Wahabi ke? tak juga. Tak. Dia benar kunut ni mudah ya, boleh baca slow-slow. Tak. Kat Mekah tak ada orang kata tak nak marah pula. Tak. Nah, dia mau baca kunut baca kunut. Tak mesti baca. Kau dia mau. Tak. Sunat. Benda sunat. Yang haram je apa? Menggaduh. Katanya riwayat, katanya hikayat apa? Syekh Izzuddin Abdul Salam bergaduh pasal kes apa? Pasal kes sembahyang raya. Bukan. Kes sembahyang raya. Masalah dia tahu. Hari tu raya ke tidak? Hari tu raya ke tak? Ada yang kata dah raya, ada yang kata belum raya. Gaduh. Tanya kepada Syekh Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Nak bayar macam mana ni? Tak? Dia pun berkata aghliqul masajid. Tutup lah. Tutup masjid. Tak? Sesungguhnya mayat sunat, hukumnya sunat. Berbalah ni hukumnya haram. Beri. Tak?
Tak ada main sunat, tak ada main raya. Hang kata esok raya ke, hari ni raya ke, balik semua. Pasal main sunat apa? Punya sunat. Bala hukumnya haram. InsyaAllah. Boleh Ustaz? Tak cukup tidur ke? Tak cukup tidur ke? Tak cukup. Betul. Falam yughayyiru, maka tidak mengubah. Tengok benda mungkar, benda haram dengan ijma', lepas tu tak ubah. Falam yughayyiru, di sini kata para ulama, tidak mengubah serta mampu. Ma'al qudrah, serta apa? Tak ubah walhal mampu. Mampu ubah. Falam yughayyiru, maka tak ubah. Sebab apa? Sebab apa kena takdir dengan apa? Tak ubah sedangkan mampu. Sebab jangan lupa, yang Nabi SAW sebut dalam hadis apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa tengok benda mungkar, ubah dengan tangan. Fa in lam yastati', tak mampu apa? Bi lisani, dengan lidah. Kalau tak mampu, fa bi qalbi. Maka di situ menunjukkan perubahan itu hendaklah dikaitkan dengan kekuatan, kemampuan. Kemampuan apa? Kalau kemampuan dengan tangan, ubah dengan tangan. Kalau tak mampu dengan apa? Tangan, dengan lidah. Tak mampulah sekali pada dengan hati. InsyaAllah. Jawab, kalau manusia tengok benda mungkar, tak ubah. Maksudnya tak ubah apa? Pemimpin pun tengok, ulama pun diam, orang awam pun join sekali. Au syakallahu, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Nasihat hampirlah oleh meratailah oleh Allah akan manusia dengan azabnya. Apa maknanya? Yakni azabnya itu turun tiada istisna. Mari banjir, mari ribut tofan, dengan rumah tok guru, dengan rumah tok toli, angkat semua. InsyaAllah. Apa makna bi'iqabihi? Au an ya'ummahum meratai, yakni turun azab tiada istisna, tak ada pengecualian. Hang tok guru ke, hang beramai ratib tu ke, ratib ni ke, wirid tu ke, 1000 ni ke, dah main kena bom semua. InsyaAllah. Tetapi nak beringat, bala petaka, azab yang berlaku, banjir, taufan, ribut, kilat yang berlaku, imma dia ujian, imma ialah bala kifarat. Apa maksudnya? Kalau mereka itu mempunyai banyak dosa, maka itu sebagai azab. Sebagai apa? Azab. Bila Allah Ta'ala azab, maka daripada rahmat Allah Ta'ala untuk matikan mereka dalam keadaan syahid, maka diampunkan bagi mereka. Kalau tak ada dosa, maka sebagai semata-mata ujian. Yaf'alullahu ma yasha' wa yaqdir. Allah Ta'ala nak buat ikut Allah Ta'ala. Maka bila kita tengok berlaku gempa bumi dekat Indon ke, dekat Jordan ke, dekat mana ke, husnuzan dengan orang. Husnuzan apa? Yang ni semata-mata ujian. Jangan kata tu dia lah bala. Faham dah? Orang duk menari buat bodoh, orang padam muka. Hak tu nisbah kita tengok orang. Kita tengok orang sebagai ujian. Nisbah kalau kita yang kena, wala'iyadzubillah, kita yang kena anggap itu adalah azab kerana dosa yang kita lakukan. InsyaAllah. Supaya husnuzan dengan orang, dan dalam masa yang sama kalau berlaku pada diri kita, muhasabatun nafsi, hisab akan diri. Faham Syekh? Jangan duk kata tu dia lah, ni baru ni kata apa, mesej tak, apa dia tahu berlaku bom ke apa tak, dia kata tu dia lah tak buka pintu. Faham tak? Padam muka tu dia kena habis. Faham tak? Kalau orang awam minta bersalah, kena sekali. Tak mau gitu. Bila tengok orang, tengok sebagai semata-mata ujian daripada Allah. Yaf'alullahu ma yasha'. Tapi kalau kita yang kena, kita anggap itu dia penyucian bagi dosa. InsyaAllah. Betul? Hak ni ingat kalau Tuhan kena, memang kena semua. Sebab tu kalau orang yang duk gelek tu, tak ada orang tegur, berat tu. Faham tak? Sebab apa? Sebab boleh turun azab. Sebab tu kata Tok Guru Ana kata, kena rasa nikmat kita hidup dalam keadaan ada yang ada di kalangan kita ada wali-wali. Kerana wali-wali ni yang doa yang menyebabkan menara-menara tak jatuh. Menara tu tiap malam ada buat maksiat. Faham tak? Pasal wali dia doa dia, Allahumma ghfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang menyebabkan tak jatuh. Menara-menara orang dah buat maksiat, bangunan-bangunan orang dah buat maksiat, bukit buka orang dah buat maksiat, disko-disko. Kalau ikut kepada keadilan Allah, hancur lah tu. Tapi kerana apa dia? Wali-wali Allah Ta'ala kasih kata orang-orang soleh, kita lah duduk orang ni, Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat.
Sebab doa tu yang menyebabkan apa? Tuhan tahan. Pasal Tuhan nak bagi masa untuk dia tobat. InsyaAllah. Warawahu aidan. Ini terjemahan dia sama saja. Warawahu, dan meriwayatlah oleh Abdullah. Riwayatlah oleh Abdullah hu akannya hazal hadis. Aidan juga. Bi ba'dhi mughayaratin, dengan sebahagian beza. Sebahagian beza, matnan nisbah matan, wa sanadan nisbah sanad. Hadis yang sama tetapi ada sedikit perbezaan nisbah matan nisbah sanad. Mughayarah perbezaan. InsyaAllah. Lepas tu nak baca juga ni. Sebab apa? Sebab hak tulah. Qala haddathani abi, telah mengajarkan ayahku. Ayahku siapa dia? Ahmad. Qala haddathana Muhammad bin Ja'far, qala haddathana Syu'bah an Ismail, qala sami'tu Qais bin Abi Hazim yuhaddithu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu taala khataba, telah berkhutbah Sayyidina Abu Bakar. Jadi khutbah yang nak berdiri ke duduk? Berdiri. Ditafsirkan oleh hadis yang tadi. Qama, berdiri Sayyidina Abu Bakar. Faqala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Ini sama tak dengan hadis tadi? Sama. Wahai manusia, kamu baca ayat Quran ni. Hadhihi al-ayah boleh bawah tu. Wa tad'unaha. Ini yang lain. Ini adalah tempat yang perbezaan matan. Wa tad'unaha, dan meletaklah oleh kamu. Meletak dengan makna tafsir. Meletak dengan makna tafsir. Dan meletak ataupun menafsirlah oleh kamu. Ha akan ini ayat. Ala ghairi, di atas lain. Ma makna. Wada'aha Allah Ta'ala, telah meletak. Wada'aha, telah meletak. Ha akan ini ayat. Hazil ayat. Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah fa'il. Kamu terletak ayat Quran ni bukan tempat dia. Kamu tafsir bukan ikut kehendak Allah. InsyaAllah ini kita bahas ni. Faqala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sami'tu. Siapa dia sami'tu? Tu boleh siapa? Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa, sesungguhnya manusia, iza ra'au al-munkar, apabila melihat oleh manusia itu al-munkar, akan munkar, bainahum, ini adalah penambahan, bainahum dia, di antara mereka itu an-nas, falam yunkiru, maka apa? Lam yunkiru, tidak ingkar oleh mereka itu al-munkar, hu akannya apa? Hu akannya mana? Sorry, falam yunkiru, tidak ingkar oleh itu an-nas, hu akan munkar. Ingkar sini selalu dengan apa? Ingkar dengan apa? Ingkar dengan apa? Kalau ingkar sama je tadi sebut apa? Tangan. Ingkar tu emma dengan tangan, emma dengan apa? Dengan lidah, emma dengan hati. InsyaAllah. Falam yunkiru, maka tidak ingkar. Jawab yushiku, nescaya hampir, an ya'ummahumullahu, bahawa peratalah akan dia an-nas oleh Allah Ta'ala bi'iqabi, dengan iqabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Jadi di sini kalau kita faham hadis ni, ada tak amal ma'ruf nahi munkar? Ada ma'ruf nahi munkar. Cuma nak ingat balik, mengubah dengan tangan ialah kewajipan pemimpin. Ingat balik, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Apa dia falyughayyirhu biyadihi? Ubah dengan tangan ialah kewajipan pemimpin. Cosplay tak cosplay? Faham tak? Kena batalkan. Ni ada juga kecadangan nak buka wayar di Kelantan. Faham tak? Tak boleh sign. Faham tak? Dia kata ada dekat TikTok penuh. Faham tak? Masalah tu TikTok suku. Faham tak? Di program tu suku juga. Melainkan dalam program tu dia letakkan apa? Semua marhaban jadan. Dalam movie ni semua hak baik-baik. Bila Sayyidina Umar, faham tak? Oh, itu boleh faham tak? Boleh insyaAllah. Mengubah dengan tangan, kewajipan pemimpin. Dan boleh juga orang nak mengubah dengan tangan jika orang tu yakin kekuatan imannya.
Kekuatan iman dia kuat. Hak ni boleh ubah tangan. Faham tak? Tarik tu telinga. Faham tak? Hang ni kerja duk berzina amel ni. Faham tak? Hak ni boleh. Kalau orang tu apa? Ada keyakinan yang tinggi. Tetapi dengan syarat tidak melakukan kerosakan yang besar. Dan menyebabkan rosak besar. Sebab ada seorang Ibnu Tumar. Dia anak khalifah, anak raja, duduk atas apa? Atas kuda, anak perempuan, tak pakai tudung. Ibnu Tumar tengok, pegawai penuh ni. Oi, pakai tudung. Oi, anak raja ni. Faham tak? Dia tak dengar cakap. Dia tarik daripada atas tu. Tu rentak sampai ke bawah. Pakai tudung, cakap berapa kali. Bergaduh pula dengan pegawai-pegawai pula. Ni untuk orang yang kuat imannya. Tapi seperti yang saya sebut, ini bagi orang yang kuat imannya, yang berani. Kalau orang yang tidak berani, maka tidak diwajibkan. Tapi masalah ni, bila kita buka terlalu luas, dia akan jadi satu kerosakan lain. Iaitu apa? Semua pakai nak tengok. Lah kali apa? Takut-takut jadi apa? Pukul, bunuh dan seumpamanya. Jadi benda lain. Mengubah pula dengan lidah. Hak tu kewajipan siapa? Dakwah. Kewajipan para alim ulama. InsyaAllah kewajipan para alim ulama. Begitu juga orang awam yang mengetahui. Orang awam yang mengetahui. Netizen yang mengetahui, yang tahu. Bukan rasanya lah macam ni kot. Faham tak? Contohnya apa? Dulu pun jual beli yang baling-baling tu kan. Jual beli baling-baling. Yang nak kena tegur tu siapa dia? Para alim ulama dan orang yang tahu pakar. InsyaAllah. Dan kalau orang tu tak mampu tegur, maka berpindah kepada apa? Ingkar dengan hati. InsyaAllah. Itu hasil masalah. Jadi kesimpulannya, amar ma'ruf, nahi munkar, kata para ulama, ialah fardu kifayah. Seorang tegur sudah memadai. Sebab tu tak perlukan netizen. Sebab tu jadi muskilah pula. Semua nak bercakap. Ustaz semua nak bercakap. Tak ada seorang pun tak mau bercakap. Hak ustaz ni react aku ni, ustaz ni react aku ni. Lah kali pening orang awam. Amar ma'ruf nahi munkar. Cukup dengan seorang. Cukup dengan seorang. Apa yang cukup dengan seorang? Mana ubah dengan tangan? Memang cukup seorang dah. Dengan mulut, cukup dengan seorang. Seorang je yang tegur. Ada apa ubah dengan hati, itu kena tiap-tiap Muslim. Apa dia? Tidak menyetujui perbuatan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.